Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah yang mengurniakan kepada kita taufik untuk sama-sama berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada perbicaraan bab hudud daripada kitab Fathul Mu'in. Bab baru dah, Babul Hudud. Pada muka yang ke-288 cetakkan terjemahan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul hudud. Bab hukuman had. Hudud ni jamak kepada had. Had ini maknanya halangan. Jadi orang itu dikenakan hukuman hudud kerana dia langgar larangan dan halangan Tuhan. Jadi khusus merujuk kepada hukum hudud ni ialah jenayah-jenayah yang telah ditetapkan hukuman pada syarak. Maka dinamakan hudud. Kalau jenayah berkaitan dengan balas balik, sama ada balas balik dengan bunuh balas ataupun luka dan seumpama, dipanggil bab qisas. Dan mana-mana hukuman yang tidak ada peruntukan khusus daripada syarak, bukan hudud dan bukan daripada bab qisas, dinamakan ta'zir. Ta'zir ni yang luas, diberi kepada hak kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman yang sesuai. Kata muallif, awwaluha hadduz zina wa huwa akbarul kaba'iri ba'dal qatli wa qila huwa muqaddamun alaihi. Pertama, had perbuatan zina. Zina adalah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Ada dikatakan zina lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi dia ambil bab pertama ni ialah hukuman hudud berzina. Jadi maklumlah bahawa semua agama-agama ni mengharamkan perzinaan dan dianggap sebagai satu perbuatan yang fahisyah, keji. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pengharaman dengan menutup pintu yang membawa kepada zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri kepada zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kerana zina itu adalah satu kekejian dan seburuk-buruk jalan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita berada pada bulan Rejab ni, bulan Isra' Mi'raj, bulan solat. Nabi dipertunjukkan dengan orang yang dihidangkan kepadanya dua daging. Satu daging yang elok, yang baik, satu lagi yang buruk, busuk. Dia memilih daging yang busuk, daging yang teruk tadi, yang kotor tadi.
Maka Nabi bertanya kepada Jibril, apakah isyaratnya? Dia kata orang yang ada jalan halal tetapi dia memilih untuk melakukan perkara yang haram, iaitu dia ada isteri, dia ada kalau zaman dulu ada hamba tapi dia melakukan dengan cara zina. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Maka dia seakbarul kabairi, antara dosa-dosa besar yang besar. Dosa besar ni banyak, dan dalam hadis dihimpunkan 7 dosa besar. Kerana 7 ni antara dosa yang sangat berkait dan juga kesannya besar. Dan antara 7 tu ialah zina. Bahkan dia ni kedudukan selepas daripada pembunuhan. Yang paling besar asyirku billah lah, itu tak boleh nak lawan. Syirik kepada Allah tu besar lagi daripada dosa-dosa lain. Kenapa? Kerana dia menafikan Tuhan yang mencipta dia. Dia menyekutukan Tuhan pencipta alam. Tu dosa paling besar lah. Kemudian bunuh orang, dan seterusnya ialah zina. Dan kata satu pandangan, dosa zina ini dia lebih besar daripada membunuh. Maka perkara itu ditentukan hukuman dalam syariat. Yajlidu wujuban imamun aw naibuhu duna ghairihima khilafan lil qaffal hurran mukallafan zana bi ilaji hashafatin aw qadriha min faqidiha fi farji adamiyyin hayyin qubulin aw duburin dzakarin aw untha ma'a ilmi tahrimihi. Sang imam atau wakil imam bukan selainnya. Lain halnya menurut qaffal, wajib menjilit. Jilit makna memukul, jald, menyabuk. Cabuk ni pukul lah. Orang lelaki mukallaf, merdeka, yang melakukan perzinaan dengan memasukkan hasyafah, yakni kepala zakarnya, atau seukur hasyafah bagi orang yang tidak mempunyai hasyafah, ke dalam faraj orang hidup, baik kubul atau dubur, orang lelaki maupun wanita, dalam keadaan mengetahui keharaman perbuatan itu. Jadi bab ni sensitif lah sikit sebut benda-benda gini. Tapi kuliah kita umum, saya teranglah kado-kado je lah ni. Baik. Yajlidu wujuban. Pertama, hukuman zina secara umum ni ada 2 kategori. Pertama, kategori sebab dulu. Yang kedua lepas ni ialah kategori dibunuh dengan cara rejam. Yang pertama ni yajlidu, hendaklah memukul. Wujuban, wajib. Apabila sabit hukuman tersebut, siapa ni berhak ni? Imamun, imam. Au naibuhu, ataupun pengganti imam. Pengganti imam. Mereka itulah yang berhak untuk melakukan dan melaksanakan hukuman hudud. Dia tak boleh ikut orang. Apa dah? Imam ataupun naib, pengganti imam, mana orang yang diberi kuasa oleh imam. Imam makna kita kata raja lah, sultan. Jadi sultan ni bukan semua benda dia buat. Maka pihak jabatan yang diberi kuasa untuk urus tu lah. Jadi mereka itu yang berhak melaksanakan peraturan ni ataupun hukuman ni. Duna ghairihima, tidak selain daripada imam atau pengganti imam. Orang lain tak boleh. Tak boleh. Kita saja nampak ada orang kampung tu kena igap berzina, kita pun pukul dia, watak dia, tak boleh. Yang berhak ialah pihak berkuasa. Supaya apa? Supaya tidak jadi huru-hara. Kalau pihak sana pula tak setuju, dia ada keluarga pula, jadi baloh lah. Jadi masyarakat ni yang berhak diserahkan urusan tu ialah pihak berkuasa. Khilafan lil qaffal. Pandangan ini walaupun begitu menyalahi pandangan Imam Qaffal lah.
Qaffar ni salah seorang daripada ashabul wujuh, tapi pandangan dia bukan mu'tamad, maknanya dinyatakan saja adalah pandangan. Cumanya yang mu'tamad dan difatwakan ialah hanya imam dan orang yang dilantik oleh imam saja yang boleh melaksanakan hukuman tersebut. Okey, itu pihak yang menjalankan hukuman. Siapa ni penzina mana? Hurran mukallafan. Orang merdeka yang mukallaf. Orang merdeka yang mukallaf. Makna penjenayah ataupun pesalah tersebut ialah orang yang merdeka. Kalau hamba ada kot hukuman, tapi separuh. Hukumannya separuh daripada sebatan. Mukallaf, lagi mukallaf. Makna kalaulah orang tu budak-budak ataupun orang gila, pelaku jenayah tu, maka tidak dikenakan hukuman ni lah. Mungkin hukuman sebab yang tak sampai tahap hudud, ataupun hukuman-hukuman lain ke penjara dan seumpamanya. Hurran mukallafan zana, lelaki yang merdeka yang mukallaf yang berzina. Kemudian didatangkan takrif zina ni, takrif zina. Bi ilaji hasyafah au qadriha min faqidiha, dengan memasukkan hasyafah ataupun kadarnya min faqidiha bagi orang yang tidak mempunyai hasyafah. Salah potong mesin. Dah hot depan tu lah dia tak ada. Jadi kena ukur lah standard berapa meter. Tak meter apa cm. Jadi kalau tenggelam banyak tu dikira berlakulah nak mentahqiqkan makna zina. Masuk di mana? Fi farji adamiyyin, fi farji adamiyyin, dalam faraj anak Adam. Qaid dia ialah manusia, anak Adam. Hayyin, syarat pula yang hidup. Kalau dengan mayat hidup kena hukuman ni, dia kena takzir. Dia kena takzir. Katakanlah zina dengan mayat dak. Di zaman sekarang ni benda dak pelik lah. Dak macam-macam berlaku. Sebab tu kita media sosial ni kesan sangat besar apabila terdedah pada tempat-tempat yang mana budaya kita molek baik, tiba-tiba terdedah tu jadi unsur-unsur tak baik tu masuk dalam masyarakat. Sebab itu sebenarnya benda ini tidak patut disebarkan, ataupun kena adalah pemantauan daripada pihak-pihak berkuasa. Tapi nak sekat payah kot, nak sekat boleh cari, boleh jalan nak lari tu banyak. Okey, jadi anak Adam maknanya dengan manusia yang hidup. Mana kalau berlaku dengan mayat contohnya, maka tidak dikenakan hukuman ni. Kubulin au duburin, sama ada kubur atau dubur, tak kira depan belakang lah. Ya. Tak ada orang takwil ya. Dia pakai sarung. Pakai sarung. Lepas tu tak apalah pakai sarung. Kata dia lah. Tak boleh. Tak boleh. Pakai sarung tak pakai sarung sama je. Dia masuk dia pakai sarung tak pakai sarung sama je. Belah pek. Dah kalau belah pek boleh setuh puang. Tak boleh juga, haram juga. Dak batas semayang lain cerita, tapi dari segi haram juga. Apa jadi sama je. Qubulin au duburin. Kubul ataupun dubur, tak kira. Zakarin au unsa, sama ada berlaku pada lelaki atau perempuan. Lelaki makna liwat lah. Dikira hukuman sama. Dalam mazhab Syafi'i, hukumannya hukuman zina juga. Okey. Dengan qaid ma'a ilmi tahrimihi, dengan dia tahu pengharamannya. Tahu pengharaman. Dah siapa tak tahu pengharaman benda gini tak? Orang baru masuk Islam pun tahu. Tapi andai kata diingat ke boleh, contohnya dengan tunang contoh. Dia tak tahu, baru masuk Islam ataupun duduk jauh daripada tempat-tempat yang ada tersebarnya ilmu-ilmu. Andai kata sajalah. Jadi dia buat dalam keadaan tahu.
Buat dalam keadaan tahu, maka qaidnya orang ni boleh dikenakan hukuman zina. Maka fala hadda bi mufakhadhatin wa musahaqatin wastimna'in biyadi nafsihi aw ghairi halilatihi bal yu'azzaru fa'ilu dhalika. Maka tidak bisa dikenakan hukuman had lantaran melakukan mufakhadhah. Homoseksual dia. Dia bukan homoseksual saja dia hok dalam takrif tu. Musahaqah lesbian. Dan beronani memakai tangan sendiri atau tangan selain isterinya. Tetapi pelaku perbuatan tersebut dikenakan hukuman ta'zir. Okey. Jadi faham daripada situ, qaid dia tadi ni ialah fala hadda, maka faham dari situ tafriq fala hadda bi mufakhadah. Tidak kena had kalau mufakhadah. Mufakhadah ni main peha-peha main dengan peha. Atau musahaqah. Musahaqah ni lesbian. Tak. Wastimna'in, istimna, onani biyadi nafsihi dengan tangannya atau ghairi halilati, atau tangan selain daripada orang yang halal bagi, selain pada isteri ataupun hamba. Maka tidak kena hukuman hudud ni, tapi boleh dikenakan ta'zir. Salah tetap salah. Yang kata tak apa ni, tak kena hudud dak. Tak kena hudud, tak kena hukuman hak ni. Tetapi dari segi dosa tetap dosa. Bahkan sebahagiannya termasuk daripada dosa besar. Bal yu'azzaru fa'ilu dhalika, bahkan ditakzirkan orang yang melakukan demikian itu. Jadi berkaitan dengan ni, kalau kita kira lah, orang barat dia menyuruh supaya ada subjek pengajian tentang seks di sekolah. Jadi dia cara barat. Dalam Islam dia ajar tentang apa yang kita kena jaga diri kita, hak kita terhadap tubuh badan hak Tuhan bagi. Lepas tu apa larangan-larangan yang tak boleh, apa yang had-had yang mana tak boleh langgar. Jadi benda tu ada, tapi dengan cara yang Islami, dengan cara yang betul. Ni tak boleh buat gini, ni kena hudud, ni kena ni, tak boleh ni. Ini Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala laknat dan seumpamanya. Jadi benda itu, kesedaran tu kena ada. Kalau tidak, kadang-kadang bila tidak tahu langsung kanak-kanak tentang kesedaran ni, boleh jadi zaman sekarang ni ada orang kena tipu. Mana bukan kena tipu maksud macam mana, kerana dia tidak tahu langsung, tak sedar. Terutamanya orang-orang yang mungkin duduk di di pedalaman dan seumpamanya, tak tahu rupanya main-main ngandung. Kaya ingat tak ada benda. Dia tak tahu. Tak, kita tanya hak terlibat dalam di hospital dan seumpamanya, dia kata tak ada apa-apa ni, tidur-tidur biasa je. Tengok. Jadi benda gini kita ingat ni tak boleh, orang Melayu ni sensitif benda gini. Betul benda itu sensitif, dengan maksud kita tak jadikan dia satu benda yang bicara yang umum, tetapi kesedaran terhadap anak-anak tu kena ajar dengan cara yang betul lah, supaya dia tahu. Awak ada maruah, kena jaga maruah diri. Orang nak buat gini, nak setuh di mana tempat gini-gini, tak boleh. Di sekolah-sekolah kan ada dah kan. Setengah dalam pengajian jasmani ke apa, tak ingat PJK ke apa tak. Dia ada. Maka itu perlu untuk apa, kita tahu di mana batas syarak itu. Wa yukrahu binahwi yadiha katamkiniha minal abasi bidzakarihi hatta yunzila li'annahu fi ma'nal azli. Onani semacam tangan isterinya, sebagaimana pula memberikan kesempatan isteri mempermainkan zakar sehingga inzal adalah makruh, kerana perbuatan itu semakna dengan azal, iaitu segama putus. Ini istilah Indonesia lah. Makruh. Dia kata tadi disebut tentang istimna. Istimna makruh binahwi yadiha, dengan tangan isteri pun makruh.
Makruh lah. Dengan tangan isteri hukumnya makruh. Katamkiniha minal abath, seperti membenarkan isteri bermain-main bizakarihi dengan zakarnya, hatta yunzila, sehingga inzal, sehingga keluar mani. Kenapa? Li'annahu fi ma'nal azli, kerana dia serupa makna azal. Azal ni makna kita sebut buang luar lah. Buang luar. Jadi hukum asal azal ni makruh. Faham tak? Mesti faham tak? Tak apa lah. Jadi hukum asal ialah makruh. Lama dah. Baik. Ya, dari segi hukumnya makruh lah. Makruh. Wala bi'ilajin fi farji bahimatin aw mayyitin, dan tidak bisa dikenakan hukuman hak lantaran memasukkannya ke dalam faraj binatang atau faraj orang mati. Nampak tak? Jadi adakah dikenakan hudud, contohnya bersegama dengan binatang? Tak. Ni pun berlaku, tapi orang tak sihat lah biasa buat gini. Ada masalah mental lah, tapi berlaku lah. Ya, ada. Tak, ada. Tapi biasa tak sihat lah, masalah mental sikit. Tapi berlakulah. Apakah dikenakan hukuman hudud? Kalau dia warah lah, kalau tidak juga. Ataupun mayat. Walaupun dari segi berat dosa tu, bukan sekadar berlaku perzinaan dan juga itu, tapi maknanya menceroboh kehormatan mayat. Maka hukumnya haram, dosa, dan boleh dikenakan ta'zir, tapi tidak dikenakan hak. Tidak ada hak di situ. Ya. Ada si suami belajar ilmu, aku tak tahu. Jadi bila mati macam ni. Itu ada kena isteri dia tu. Jadi si pasal kena. Ada dalam cerita lah. Ada dalam cerita berlaku. Bagi anak mayat. Anak mayat. Jadi anak tu masih dikira anak si mati lah. Anak si mati kerana benih daripada si mati. Nampak tak? Anak mayat. Jadi mati dah, hak tu nak mati. Orang lain mati dah, hak tu nak mati. Jadi dia tanya patua, dia kata dia setubuh lah isteri ni. Nampak tak? Jadi cerita tu dari segi benar atau benar Allah alam lah, tapi dia kata anak mayat tak? Sebab si bapa tu telah mati. Baik. Mana sini? Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wala yajibu dhabhu al-bahimatil ma'kulati khilafan liman wahama fihi. Tidak wajib menyembelih binatang yang halal dimakan, yang telah diwati, lain hanya menurut orang yang mengesankan kewajipannya. Okey, jadi isu masalah berlaku, orang ni dia kejong ke binatang. Kejong binatang. Binatang tu mana cerita? Wajib kena sembelih ke tak? Tak. Wajib kena sembelih ke tidak? Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man ata bahimatan faqtuluhu waqtulul bahimah. Ya, jadi siapa yang mendatangi bahimah, yang mendatangi binatang, maka hendaklah kamu bunuh dia dan bunuh binatang tu. Bunuh dia dan bunuh binatang tersebut. Jadi dari segi ulama kita menanggung makna hadis ni bahawa perbuatan tersebut kerana melihat kepada dalil-dalil lain. Ini hadis walaupun hadis, tapi dalil-dalil lain yang mana menyatakan tidak sedemikian, maka khilaf. Bunuh, tengok dia kata sini hukumnya tidak wajib kena bunuh, sebab dia ada syubhah.
Kerana bila walaupun pensabitan dengan hadis tapi berlaku syubhah, kerana al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukuman hudud ni ditolak jika berlaku syubhah. Maka kalau syubhah dari segi pensabitan dalil pun, maka menyebabkan orang itu tidak dikenakan hukuman hudud. Satu. Itu dari segi pelaku. Jadi pelaku di sini dia tidak dibunuh dengan hukuman hudud ataupun tidak dikenakan hudud, kerana dia tidak merosakkan kehormatan manusia, binatang saja. Okey, cuma masalah ni adakah binatang tu kena sembelih? Maka ulama kata dalam hadis ni ialah sarana untuk menyembelihkan tu, kerana bimbang binatang itu akan beranak yang kita kata cacat, ataupun ada genetik manusia ke guana. Jadi wasaklah, wasak. Sebab itu digalakkan untuk bunuh. Hukum memang tak wajib tu. Sebab itu kata Syekh, la yajibu, tidak wajib zabhul bahimah, tidak wajib menyembelih binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan, contohnya kambing, biri tak? Biri. Jadi biri tu adakah wajib kena sembelih biri yang kena buat tu? Jawapannya tidak. Tidak. Dari segi aula ataupun sunat bolehlah, tapi wajib ke tidak? Tidak wajib. Sebab itu pengarang datangkan khusus khilafan liman wahama fih, menyalahi bagi orang yang sangka wajib. Ada orang kata wajib, sebenarnya tak. Pandangan muktamad di sisi mazhab kita tidak wajib. Dah boleh makan tak? Kambing, kambing. Nak kambing pula nak buang saja, rugi kan berapa ratus. Jawapannya boleh makan. Jawapannya boleh makan sebab dia dikira binatang yang telah disembelih. Dah kenapa disuruh tu? Disuruh bunuh tu supaya tadilah bimbang. Pertamanya takut binatang tadi beranak ada rupa manusia dan seumpamanya. Yang kedua, supaya untuk mengelakkan orang tadi rasa geram semula ke binatang tu. Jadi bunuh. Ada takut ada mari mula perasaan. Jadi itu antara sebab-sebab hikmah ulama kata disuruh bunuh binatang tersebut. Wa inna ma yujladu man dzukira mi'atan minal jaladati aw yugharrabu aman wilaan limasafati qasrin fa akthara in kana alwaqi'u awil mautu'atu hurran bikran wa huwa man lam yata' aw tuta' fi nikahin sahih. Hanya senya penzina seperti di atas itu dijilid, dipukul 100 kali pukulan, dan selama 1 tahun dalam waktu sambung menyambung diasingkan ke tempat sejauh jarak diperbolehkan qasar solat atau lebih. Jika penzina baik lelaki atau wanita itu orang merdeka dan orang perawan, yakni jejaka, iaitu orang yang belum pernah melakukan persetubuhan atau disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Jadi nak habiskan masalah pertama ni, masalah penzina yang ghairu muhsan, iaitu dikenakan 100 kali rotan. Wa innama yujladu man dzukir, hanya senya dipukul orang yang tersebut tadi, lelaki yang mukallaf ataupun pezina, ataupun orang yang pezina lelaki perempuan yang mukallaf, mi'atan minal jaladat, 100 kali pukulan. 100 lah. Jadi syarat pensabitan. Kayak gini apa? Tak apa lagi. Jadi dari segi caranya 2 caralah. Secara detail akan khabar lagi, iaitu cara pertama ialah ikrar. Dan pensabitan masalah zina ni yang berlaku pada zaman Islam, zaman Nabi, 2 orang, Ma'is dan juga Ghamidiyah, perempuan daripada kabilah Bani Ghamid, dipanggil Imra'ah Ghamidiyah. Yang kedua Ma'is, 2 orang. Dan lepas daripada itu berlakulah, makna zaman-zaman khilafah lepas itu
pensabitannya dengan cara ikrar. Maknanya mereka main ngaku, serah diri, nak bersih diri lah maksudnya. Adapun cara pensabitan kedua ialah dengan cara penyaksian. Saksi. Jadi saksi nikah ni dia lain daripada saksi nikah lah. Saksi zina ni lain daripada saksi masalah-masalah lain. Dia kena 4 orang. 4 orang. Jadi macam mana saksi tu kena guana, bagaimana dia tengok semua tu dia akan tersebut lagi. Nampak tak? Salah seorang kawan saya, bukan kawan pencegah maksiat. Kata yang macam tu susah dia nak tutup zina. Oh memang Tutup hanya berkhalwat. Khalwat je. Ya. Biasa dia nak apa ni, saksi tengok semua, keris duduk dalam sarung. Keris duduk dalam sarung. Keris duduk sarung. Nampak pula tu dia saksi. Betul? Dia keluar dekat dia. Betul lah tu. Saya kalau tutup maksiat ni. Sebab itu tangkapan yang dibuat dicas atas kesalahan berkhalwat. Cubaan berzina ataupun kesalahan berkhalwat. Sebab nak mensabitkan hukuman hudud zina ni dengan cara syarat-syaratnya payah, kecuali orang mengaku. Dia mengaku. Nampak tak? Okey. Jadi 100 kali rotang wa yugharrabu aman, dan diasingkan. Makna buang negeri lah. Taghrib ni makna buang negeri. Setahun. Wilaan secara berturut-turut. Setahun tu makna berturut lah. Makna start kira hari ni habis sebelum tahun depan, makna akhir hari sebelum tahun depan pula. Setahun. Tak boleh makna sebulan, lepas tu balik kampung mula. Lepas tu pergi semula sebulan, 2-3 hari tak. Ia kena berturut-turut. Berturut-turut setahun. Wilaan, ke mana kena asingkan tu? Limasafati qasrin, kepada jarak masafah boleh qasar semayang 81 km ke atas. Mana buang negeri, buang daerah lah. Kalau besar buang daerah, kalau tidak buang negeri. Sebabnya banyak. Antaranya supaya dia tidak kembali kepada adat lama. Boleh jadi tempat tu yang mana dia menggalakkan dia buat maksiat. Jadi pindah tempat orang ni boleh jadi akan bantu dia. Lagi pula tempat tu boleh jadi suasana tu orang kenal, orang takkan membantu di tempat lain orang tak kenal. Boleh jadi akan jadi dia berubah. Tapi lah ni payah kot. Payahlah ni. Sebab berita ni boleh di mana-mana. Kecuali lah tempat jauh sangat. Tempat jauh tu betul, duduk pula ke, duduk negeri lain ke, tu tak kenal. Kalau duduk dalam Malaysia ni habis. Tak orang tahu belaka. Lari tempat jauh-jauh boleh jadilah. Tapi tak syarat. Syaratnya masafatul qasri aja. Untuk hukumannya maknanya ialah satu jarak yang boleh musafir untuk qasar 81 km ke atas. Fa aktsara ataupun lebih. Kepaka mamang lebih dah, besuk pun lebih dah, 90 lebih dah. Tak, kalau Terengganu ni payah pun dia tau. Tapi tak apalah. Jarak paling kurang ataupun lebih. In kana al-wati'u awil mautu'atu hurran. Jika ni orang yang dikenakan hukuman ni kalau si pewati, pelaku, wal mautu'ah, dan yang wati dan yang kena wati. Lelaki lah, wati tu lelaki, mautu'ah tu puang. Hurran, kedua-dua mereka itu orang merdeka. Bikron, masih bikir, perawang lagi, makna orang yang tak pernah nikah, baru kena rotak. Siapa itu bikir? Wa huwa man lam yata' au tuta' fi nikahin sahih. Orang lelaki yang tak pernah bersetubuh atau wanita yang tak pernah dipersetubuhi pada nikah yang sahih. Makna dia kena nikah betul, sah nikah. Lepas tu dia bersama isteri dan seumpamanya. Lepas tu lepas daripada itu, kalaulah cerah ke benda, dia kira hukumnya dia telah muhsan. Makna dia tidak bikir lagi. Yang masih dikira anak dara atau perawang ni maksudnya ialah yang belum pernah nikah dengan nikah yang sahih. Dalam masa biasanya pernah rasa halal. Ya.
Okey. Nikah yang sahih. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, la in zana ma'a dhanni hillin bi anidda'ahu wa qad qaruba ahduhu bil Islam aw ba'uda an ahlihi aw ma'a tahlili alimin yu'taddu. Tidak dikenakan had, iaitu dijilid 100 kali jika melakukan perzinaan dengan menduga kehalalan diperbuatnya, sebagaimana ia mendakwakan kehalalannya serta baru sahaja mengenal Islam atau hidup terasing jauh daripada ahli agama Islam atau dikatakan halal oleh orang yang bisa dibilang ulama. Okey. Syarat apa lagi orang ni nak dikenakan hukuman hudud ni? Ialah tidak termasuk la in zana ma'a dhanni hillin. Tidak dikenakan hudud kalau dia berzina dalam keadaan dia ingat boleh, dia sangka halal. Macam mana sangka halal ni? Payah tu. Contoh bi anidda'ahu, dengan bahawa dia dakwa, saya tak tahu sungguh tak boleh buat. Contohlah orang baru, orang yang tak baru kenal Islam betul-betul. Dia kata saya ingat ke boleh kalau sama-sama suka. Sama-sama suka ingat boleh. Dah dia dah pernah kenal Islam. Mari ajak Islam, dia tertarik masuk Islam. Bi anidda'ahu, dia dakwa dia tak tahu. Wa qad qaruba ahduhu bil Islam, dalam keadaan dia baru saja peluk Islam. Maknanya ada munasabah lah. Tapi kalau duduk dalam masyarakat Islam dah tiba-tiba kata tak tahu. Ni siapa ni? Ni tunang saya. Ni igat. Dah buat gini. Saya ingat ke boleh tunang. Tu tak ada mengarut tu. Ini nak kacau, pencegah maksiat tu. Nampak tak? Ni kalau betul-betul baru masuk Islam. Au ba'uda an ahli, atau orang tu jauh daripada ahli Islam. Dia duduk jauh dalam pedalaman hutan Amazon contohnya. Dah masuk Islam, lepas tu dah tahu ke mana. Orang mari kenal Islam, ucap, dah belajar banyak. Maka tidak dikenakan hudud. Au ma'a tahlili alimin, ataupun dengan penghalalan oleh orang alim. Yu'taddu, yang diambil kira. Macam mana? Contoh kita kata penghalalan orang alim ni, contoh kita kata dia pegang mazhab Syiah tau, ataupun mazhab lain yang mana dia ingat ke orang ni tentang hukum hakam. Dia kata orang ni kata halal, ataupun syubhah. Kita kata contohnya mut'ah. Mut'ah maknanya pandangan tu ulama-ulama Syiah menghalalkan mut'ah. Adakah dikenakan hukuman hudud kalau berlaku mut'ah? Tidak. Haram bukan boleh mut'ah ni, tak boleh. Cumanya tidak dikenakan hukuman hudud. Jadi kena hukuman apa? Kena hukuman ta'zir. Sebab apa? Sebab ada syubhah tu. Syubhah ada pandangan orang alim yang menghalalkannya. Bi khilafihi bi syubhati ibahatihi wa illam yuqallidhu al-fa'ilu kanikahin bila waliyin. Betul tak tadi? Dia kata au ma'a, betul. Yu'tadu li syubhati bi khilafihi li syubhati ibahatihi fa illam yuqallidhu al-fa'ilu kanikahin bila waliyin kamadhhabi Abi Hanifah au bila syuhudin kamadhhabi Malikin bi khilafil khali anhuma wa in nukila an Dawuda. Lain halnya, maksudnya tidak dikenakan had lantaran syubhah perbolehan wati oleh ulama, sekalipun ia tidak taklid kepada ulama ini, seperti misalnya diperbolehkan nikah tanpa wali seperti pada mazhab Abu Hanifah, atau nikah tanpa saksi seperti pada mazhab Malik. Lain halnya, bererti dikenakan hudud nikah tanpa wali dan saksi sekalipun ada nukil kebolehannya daripada Daud Az-Zahiri. Gini. Ini nak cerita
tidak dikenakan hudud kalau ada pandangan orang alim, pandangan ulama yang mengatakan boleh. Contoh dia kata bi khilafihi, lain keadaan li syubhati ibahati, kerana berlaku syubhah tentang keharusan nikah tu. Wa illam yuqallidhu al-fa'il, jadi tidak dikenakan hudud ghayahnya walaupun tidak bertaklid dengan pandangan itu oleh orang yang buat. Dia ni mazhab Syafi'i. Dia tak taklid pun pandangan ulama yang kata boleh tu. Jadi makna di sisi i'tikad dia perbuatannya haram. Tapi dari segi hukuman tak boleh jatuh hudud. Sebab apa? Sebab ada syubhah. Walaupun pelaku tidak taklid pandangan yang mengatakan boleh. Contoh dia kata kanikahin bila waliyin ka madhhabi Abi Hanifah. Seperti menikah tak ada wali. Dalam mazhab Abu Hanifah, perempuan yang dah balik dia boleh menikahkan diri dia. Jadi maknanya dia boleh jadi wali diri dia sendiri. Ayah dia tak ada pun tak apa. Jangan pergi buat pesan awal-awal. Disclaimer. Nak cerita hukum. Benda ni hukumnya di sisi mazhab kita tak sah nikah. Tak sah nikah. Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliyiha fanikahuha batilun. Barang siapa perempuan yang bernikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah. Okey, dalam mazhab kita dan jumhur. Mazhab Abu Hanifah kata perempuan yang dah balik dia boleh untuk mengakad, untuk walikan diri dia. Jadi makna perempuan tu dia boleh ayah dia pun tak jadi wali, dia boleh mewalikan diri dia sendiri. Jadi orang ni dia menikah, dia mazhab Syafi'i. Lepas tu dia menikah tanpa wali. Hukumnya nikah tu tak sah. Kena fasah balik nikah tu, batal. Dah berlaku subuh tu, adakah dikira sebagai zina? Adakah dikira zina tu? Jawapannya dia dikira zina kalau dia i'tikad benda itu dia tak i'tikad, tak taklid tu. Tetapi tidak dikenakan hudud. Hukuman hudud tak kena. Nampak tak? Jadi salah dan haram tu tetap berlaku. Cuma tidak dikenakan hukuman hudud kerana syubhah mazhab Abu Hanifah. Kerana ada syubhah pandangan mazhab Abu Hanifah. Au bila syuhud, atau tak ada saksi. Wali ada. Ayah mari bawa anak puang nikah dengan orang lelaki. Saksi tak ada saksi. Jadi dari segi mazhab kita tak boleh. Kerana la nikahan illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tak ada nikah kecuali kena ada wali dengan dua saksi yang adil. Ni tak ada saksi. Mazhab Maliki kata tak apa. Kerana yang disyaratkan pengisytiharan. Wali tak syarat. Ayah ada jadi wali, nikah akad dengan orang lelaki, selesai. Tak ada saksi pun. Dia pun nikah gitu. Hukumnya kalau dia tak taklid semua, hukumnya haram tu. Tapi adakah berlaku persetubuhan tu dikira sebagai zina yang mana kena hudud? Tak. Hudud tak kena. Haram tetap haram tapi tidak kena hudud. Bi khilafil khali anhuma. Lain kalau tak ada dua-dua. Saksi pun tak ada, wali pun tak ada. Ni berat ni. Ni dikira zina dan kena hukuman hudud. Dua-dua tak ada. Ini kata talfiq yang boleh tidak diiktiraf oleh mana-mana mazhab. Hanafi kata tak sah sebab tak ada saksi. Maliki kata tak sah sebab tak ada wali. Syafi'i lagi tak sah. Ahmad lagi tak sah. Jadi dua-dua tak ada. Wali pun tak ada, saksi pun tak ada. Mana? Laki puang. Ayah tak ada, saksi ada. Panggil dia. Ada. Jadi perbuatan ini perbuatan yang dikira sebagai zina dan kena hukuman hudud. Wa in nukila an Daud, walaupun pandangan ini dinukilkan daripada Daud Az-Zahiri sekalipun, tetapi pandangan ini pandangan Daud tidak diiktibar, dak ambil sini. Tak boleh. Jadi gitulah. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.